Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-90. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-29 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang yang diberikan kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendahkan diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan qatilul ladzina la yu'minuna billah yang bermaksud perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Pada ayat ini menjelaskan tentang orang yang tidak beriman dengan keimanan yang sebenar, seperti kaum Nasrani yang mempercayai Trinity, Yahudi yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk fizikal seperti memiliki tangan, kaki dan sebagainya. Perkataan wala bil yaumil akhir yang bermaksud dan tidak beriman kepada hari akhirat difahami oleh ulama ini sebagai tidak beriman sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala perkataan wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh yang bermaksud dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, menjelaskan bahawa Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan kepada selain Yahudi. Perkataan wala yadinuna dinal haq yang bermaksud dan tidak beragama dengan agama yang benar difahami oleh ulama dengan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya perkataan minal ladzina utul kitab yang bermaksud iaitu dari orang yang diberikan kitab difahami dengan orang yang diberi kitab Taurah dan Injil. Perkataan hatta yu'tul jizyata an yadin sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri difahami oleh ulama dengan taat terhadap ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat tinggal mereka. Setelah Islam tersebar dan kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin serta banyak suku Arab yang mengakui kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok Nasrani berasa bimbang. Bahkan Rom yang mengaku membela kaum Nasrani pun bersiap-siap untuk berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan pasukan, bergabung dengan suku-suku Arab yang beragama Kristian dan berada di bawah kekuasaan Rom. Kaum muslimin menyedari niat buruk mereka, malah sentiasa menanti serbuan mereka. Akhirnya, turunlah ayat ini yang memerintahkan berperang melawan mereka. Oleh itu, sangatlah tepat pendapat yang menyatakan bahawa
ayat ini merupakan ayat pertama yang berkaitan perintah memerangi Ahlul Kitab. Perkataan Ahlul Kitab pada ayat minal ladzina utul kitab menjadi perbincangan para ulama. Ada yang berpendapat bahawa perkataan ini bermaksud orang Nasrani kerana mereka secara jelas mempersekutukan Allah dengan kepercayaan Trinity. Ada pula berpendapat perkataan ini bermaksud semua ahli kitab, termasuklah orang Yahudi, kerana mereka pun dinilai sebagai mempersekutukan Allah dan tidak percaya hari akhirat dengan kepercayaan yang betul. Ada juga ulama yang memahami ayat ini sebagai perintah memerangi ahli kitab dan kaum musyrikin dengan menyatakan bahawa kaum Nasrani digambarkan dengan perkataan wala yadinuna dinal haq yang bermaksud dan tidak beragama dengan agama yang benar. Manakala kaum musyrikin digambarkan dengan perkataan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berdasarkan huraian tadi, ulama ini menyimpulkan bahawa perkataan Ahlul Kitab hanya merujuk kepada yang tidak beragama dengan benar. Oleh itu, perintah mengambil jizyah hanya tertuju kepada mereka. Menurut majoriti ulama, ketetapan hukum berkaitan jizyah terhadap Ahli Kitab berbeza dengan ketetapan hukum terhadap kaum musyrikin. Imam Syafi'i rahimahullah memasukkan orang Majusi dalam konteks jizyah sebagai kelompok ahli kitab. Manakala Imam Ahmad, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan mazhab Abu Saur berpendapat bahawa jizyah dipungut dari semua penyembah berhala atau api atau yang mendustakan agama. Pendapat ini wajar kerana mereka semua memperoleh dan menikmati kemudahan yang disediakan oleh negara. Kaum muslimin tidak dikenakan jizyah kerana mereka berkewajipan mengeluarkan zakat untuk kepentingan masyarakat umum. Perkataan al-jizyah diambil dari kata dasar jazaya yang bermaksud membalas. Jizyah adalah balasan atas keamanan dan kemudahan yang diperolehi oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat Islam. Perkataan yadin pula secara literal bermaksud tangan. Perkataan ini dikaitkan dengan pemberi jizyah dan penerimanya. Jika dikaitkan dengan pemberinya, maka ia bermaksud tunduk dan patuh. Dapat juga difahami dengan tidak menunda dalam membayar, iaitu mereka menyerahkannya dengan tangan sendiri, bukan mengutus orang lain untuk menyerahkannya. Menyerahkan sendiri menunjukkan kepatuhan, manakala mengutus orang lain untuk membayarnya dapat dinilai sebagai menunjukkan kurangnya perhatian. Adapun jika perkataan tersebut dikaitkan dengan penerima jizyah, maka maknanya adalah menerimanya dengan penuh kekuasaan daripada orang yang menyerahkannya. Menurut ulama, perkataan wahum saghirun yang bermaksud dengan keadaan taat dan merendah diri. Pada ayat ini difahami oleh As-Sayuti sebagai isyarat bahawa jizyah dipungut dalam keadaan mereka hina dina. Bahkan ulama ini menggambarkan bahawa yang menerimanya duduk dan yang memberi berdiri sambil menundukkan kepala dan membokokkan punggung. Lalu yang menerima memegang janggut orang yang memberi. Pendapat ini tidak selari dengan Islam dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda. Penjelasan yang dimaksudkan oleh ulama ini ialah tunduk, patuh dan ketentuan hukum seperti mana pendapat Imam Syafi'i dan ulama yang lain. Manakala Ustaz Muhammad Said bin Umar menulis kitabnya Tafsir Nurul Ihsan menilai ayat ke-29 surah At-Taubah ini menerangkan bahawa kaum muslimin hendaklah menyerang mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu Islam. Mereka yang perlu diserang adalah Ahli Kitab dalam kalangan Yahudi dan Nasrani. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-29 surah At-Taubah ini dengan menyeru umat Islam agar memerangi orang kafir yang memiliki 4 sifat yang menimbulkan pelbagai halangan terhadap dakwah Islam. Membiarkan mereka berkuasa sama dengan memberi mereka berpeluang untuk mengumpul kekuatan memerangi Islam.
hal ini seperti mana apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di Madinah dan orang Rom beragama Kristian di sepadan negeri Arab. 4 sifat tersebut ialah: pertama, tidak beriman kepada Allah; kedua, tidak beriman kepada hari akhirat; ketiga, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haram; keempat, tidak mahu beragama dengan agama yang benar. Seterusnya, perkataan hatta yu'tul jizyata an yadin, yang bermaksud sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri, difahami oleh ulama dengan suruhan memerangi musuh sekiranya mereka memiliki ciri-ciri yang wajib diperangi, sehingga mereka membayar cukai dan tunduk kepada kekuasaan Islam. Orang Nasrani dikenali dengan ahlu zimmah kerana hak persamaan dan keadilan yang mereka dapat mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Manakala orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan para Muslim dikenali dengan ahlul ahdi. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-29 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa jizyah ialah cukai kepala yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam yang tinggal di bawah pemerintah Islam. Cukai ini dikenakan bertujuan untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Menurut ulama ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada kaum muslimin supaya memerangi orang yang lain daripada kafir musyrik, iaitu daripada kalangan ahli kitab yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani, kerana mereka tidak beriman dengan cara yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, mereka berpegang kepada kepercayaan karut, walaupun mereka mendakwa diri mereka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana orang Yahudi percaya bahawa Uzair ialah putera Allah Subhanahu Wa Taala, manakala orang Nasrani pula yakin bahawa Nabi Isa AS itu seorang Tuhan, dan mereka juga percaya kepada konsep Trinity, Tuhan itu 3. Di samping itu, mereka juga telah menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima hukum hakam yang diputuskan oleh para pendeta dan tokoh agama mereka. Selain itu, mereka menganggap arak dan babi itu halal. Manakala Hamka melalui kitab tafsirnya Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-29 surah At-Taubah ini menjelaskan tentang perintah memerangi ahli kitab. Hal ini kerana terdapat dalam kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan akhirat. Kita tahu bahawa agama Nasrani percaya kepada Allah dan percaya juga kepada hari akhirat yang mereka namakan sebagai kerajaan syurga. Tetapi tindakan setengah mereka yang mengganggu dakwah Islam menunjukkan bahawa iman mereka sudah tidak ada lagi. Mereka juga tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak larangan dari Rasul yang dahulu, seperti Nabi Isa AS yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, telah diubah oleh penganut agama Nasrani sendiri, iaitu para pendeta. Sebagai contoh, Taurah mengharamkan daging babi. Begitu juga Nabi Isa yang setia kepada ajaran Taurah dan diteruskan pengharamannya oleh Nabi Muhammad SAW. Namun apabila datang pendeta selepas Nabi Isa AS, mereka menghalalkan daging babi itu. Bahkan mereka juga tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka telah memasukkan kepercayaan lain ke dalam Nasrani, iaitu Trinity, yang mengatakan Al-Masih adalah Allah dan menjadi anak Allah, serta mengatakan bahawa Tuhan itu 3, iaitu Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Ruhul Kudus. Ada pula yang mengatakan bahawa Maryam pun Tuhan. Oleh kerana itu, mereka tidak akan membiarkan Islam tumbuh dan membiarkan bangsa Arab sebagai pelopor Islam di bawah pimpinan Nabi. Maka di sinilah perlunya kita memerangi mereka. Menurut Hamka lagi, perkataan hatta yu'tul jizyata an yadin pada penghujung ayat ini yang bermaksud sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendahkan diri, menjelaskan tujuan perang. Agama, golongan yang diperangi tidak akan dihapuskan, apatah lagi dengan kekerasan. Mereka tetap ahli kitab, tetapi mereka akan ditundukkan sehingga mereka tidak berkuasa lagi atau kalah. Menurut Hamka, jizyah merupakan wang yang membawa lambang ketundukan yang dikenakan atas individu
bukan kepada tanah sebagai jaminan keselamatan mereka memeluk agama mereka. 3 golongan yang bukan beragama Islam ialah mu'ahad atau zimmi atau musta'man dan muharab. Bagi golongan zimmi, iaitu pemeluk agama lain yang hidup dalam perlindungan Islam, mereka tidak perlu membayar jizyah jika memilih untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi diganti dengan zakat sekiranya telah cukup syarat berzakat. Di sinilah terlihat perbezaan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin dan perang dengan ahli kitab. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-29 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-29 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Islam sangat menghormati golongan yang belum memeluk agama Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Jizyah yang dikenakan sebagai jaminan keselamatan merupakan strategi bijak yang sangat menjaga kepentingan Islam dan bukan Islam. Baru-baru ini, jika kita lihat di media sosial, rata-rata sedang membicarakan tentang kemunculan filem bergenre sejarah dan aksi yang pertama di Malaysia bertajuk Mak Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Filem yang mengisahkan tentang perjuangan seorang ulama dan pahlawan Melayu menentang British telah membuka mata ramai rakyat Malaysia. Filem ini memberi kesedaran kepada kita tentang pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu dalam menegakkan Islam di tanah air. Pihak yang datang ke sesebuah negara lalu melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama wajar diperangi. Lebih-lebih lagi apabila perbuatan mereka menyebabkan orang Islam tertindas dan teranaya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-29 surah At-Taubah ini, pertama, setiap Muslim hendaklah mempertahankan agama Islam daripada diserang oleh musuh mengikut petunjuk yang telah digariskan oleh Al-Quran. Kedua, umat Islam hendaklah mengenal pasti golongan bukan Islam yang berinteraksi dengan orang Islam, sama ada mereka berniat menghancurkan Islam atau mereka belum mengenali keindahan yang ada dalam Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.